13 tangki air sekitar Kota Kinabalu kini berada pada tahap mencukupi sekaligus menunjukkan bekalan air semakin stabil. Ia termasuk tangki-tangki air yang menyalurkan bekalan ke kawasan Universiti Malaysia Sabah UMS, Kingfisher serta hotel sekitar bandar. Menteri Kejaraya Sabah, Datuk Insinyur Sahilmi Yahya berkata, kestabilan bekalan air ini susulan siapnya pemasangan paip telefon 2 fasa 2 pada 14 Julai lalu selain pengimbangan tahap air di tangki simpanan. Saya difahamkan tangki-tangki air juga berada dalam keadaan yang memuaskan dan bekalan air juga kembali stabil. Saya berharap ianya akan terus konsisten daripada masa sekarang sehinggalah pada masa depan. Beliau turut mengingatkan orang awam agar tidak menutup pilih kawalan air secara tidak sah kerana perbuatan itu menyalahi undang-undang. Individu yang dibenarkan untuk mengendali sluice valve itu hanyalah pekerja jabatan air, bukan orang awam. Jadi ini adalah merupakan perkara serius yang kita sedang pantaulah. Sabah terus memperkasa pembangunan belia menerusi pelbagai inisiatif, antaranya menerusi peruntukan RM600,000 bagi membantu pekerja gig e-hailing mencarum dalam KWSP. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor memberitahu setakat ini lebih 11,000 permohonan caruman KWSP diterima. Berucap merasmikan Sabah Motor Day 8.0 di Universiti Malaysia Sabah, beliau memaklumkan 1.33 bilion ringgit turut diperuntukkan dari 2021 hingga 2025. Ia melibatkan bantuan pendidikan dan pembangunan bakat belia. Mengulas program Sabah Motor Day, Datuk Haji Ji mahu agar program permotoran dijadikan platform menyemai perpaduan dan kesedaran keselamatan jalan raya. Acara anjuran Kelab Dua Roda Bersatu dan AADK Negeri Sabah ini menarik kehadiran lebih 60,000 belia dari Sabah, Sarawak dan Brunei. Kita mengharapkan anak-anak muda belia menghargai sokongan dan dukungan kerajaan kepada minat kita ini di dua roda ini, dengan kita menterjemahkan pula anak muda sokongan kepada kerajaan negeri Sabah atas usaha apa saja usaha-usaha kerajaan negeri pada masa akan datang untuk belia-belia dan anak muda negeri Sabah ini demi kemajuan dan kepimpinan negeri dan juga negara pada masa akan datang. 300,000 geran program anak muda disalurkan sebagai bukti komitmen Sabah menyokong idea dan projek golongan belia di peringkat akar umbi. Geran diagihkan kepada NGO belia di kawasan Dun Tanjung Aru, Petagas dan Tanjung Keramat. Kita bagi bantuan, macam tadi saya akan bagi bantuan untuk e-hailing. Kita kasih satu orang RM50 untuk 11,000 lebih orang untuk mencarum di KWSP. Ini pun mereka senang hati. Ini satu program yang baik juga. Saya tengok ramai anak muda datang. Jadi kita perlu santuni mereka. Support dia orang punya program. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program anak muda di Putatan. Menurutnya, pembangunan belia antara tonggak utama dalam Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ dengan pelbagai inisiatif diperkenal sejak 2021. Melibatkan peruntukan RM164.14 juta dan manfaat kepada lebih 210,000 pelajar serta belia. Belia turut diingatkan agar tidak mudah terpedaya dengan fitnah media sosial, sebaliknya menjadi ejen perubahan dan pelindung warisan budaya. Dalam majlis sama, beliau menyaksikan penyerahan warta tanah perkuburan Taman Sempelang kepada MUIS serta meninjau pembinaan 10 rumah mesra SMJ di Kampung Petagas. Memperkukuh agenda belia madani, itu matlamat kembara jumpa orang muda kembara JOM 2.0 Zon Borneo 1 di Kampung Tenggaro, Kota Marudu. Program 3 hari ini menghimpunkan 863 belia dari Sabah dan Labuan. Kembara JOM melibatkan pelbagai aktiviti seperti kepimpinan, kesukarelawanan dan sesi town hall. Harapan saya juga supaya ini memberi impak kepada masyarakat setempat. Program tu sampai ke rumah mereka sendiri. Mereka anak-anak muda ini jadi duta kecil KBS. Program turut memperkenal pendekatan keluarga angkat, membabitkan 61 peserta dan 20 keluarga tempatan.
Kementerian Belia dan Sukan turut menyalurkan lebih RM31,000 antaranya bagi pemasangan lampu solar untuk 10 keluarga selain naik taraf rumah oleh ICU Sabah dengan nilai RM10,000. Peserta menyifatkan pengalaman ini sangat bermakna. Sangat best. Ini pertama kali lah saya join begini punya dari sekolah. Jadi first saya sangat happy. Semua best. Dari awal sampai akhir sangat best. Saya jumpa mama angkat saya pun sangat best. Saya rasa sangat gembira dapat join dan masuk dalam komuniti di Kampung Tagaroh inilah. Saya rasa bersyukur sebab dapat peluang macam ni. Kembara Jom diteruskan sehingga November di 6 zon seluruh negara. Masyarakat diajak agar sentiasa menghargai nikmat kemerdekaan dengan menanam semangat cintakan negara dalam kehidupan seharian. Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahilmi Yahya berkata kemerdekaan bukan sekadar sambutan tahunan tetapi perlu dihayati dan difahami setiap rakyat. Objektif konvoi Kembara Merdeka ini adalah untuk menyemarakkan sambutan bulan kemerdekaan di sekitar masyarakat yang ada di daerah Putatan. Saya berharap objektif ini tercapai dan kita dapat memupuk kesedaran semangat cintakan negara, mengenal arti kemerdekaan dan mensyukuri nikmat kemerdekaan. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program Konvoi Kembara Merdeka Putatan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Sabah 2025 di Putatan. Konvoi melibatkan 9 hentian sekitar Putatan termasuk sekolah, Dewan Masyarakat dan Masjid As-Soribin, Kampung Sipanggil. Program turut menyaksikan penyerahan jalur gemilang kepada JKKK, Ketua Kampung serta wakil agensi daerah. Penduduk pedalaman turut merasai bahang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2025 menerusi konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang yang singgah di Beluran. Konvoi membawa mesej perpaduan hingga ke komuniti nelayan luar bandar. Sambutan kepada konvoi Kembara Jalur Gemilang ada kelainannya di mana kita dibawa untuk menyantuni para nelayan khususnya menjauh di luar bandar. Juga terasa dengan sambutan konvoi Kembara Jalur Gemilang pada tahun ini. Jadi kami sangat-sangat teruja dan sangat berbesar hati. Semangat merdeka walaupun jauh di pedalaman. Di samping itu juga kita juga mengingatkan warga kampung dengan kita membuat kempen memakai jaket keselamatan dan juga mengingatkan masyarakat di situ bahawa kita akan ada Hari Merdeka dan Hari Malaysia. Sebanyak 100 jaket keselamatan diserahkan kepada nelayan selain penyerahan jalur gemilang kepada komuniti Kampung Kolapis oleh Jabatan Penerangan Sabah. Konvoi membabitkan 11 bot agensi dan 30 perahu nelayan menyemarakkan sambutan merdeka di perairan Beluran. Selamat menyambut Hari Kebangsaan tahun 2025. Malaysia Merdeka! Puluhan ekor ikan palian atau kelah ditemukan mati secara misteri di beberapa sungai sekitar Tambunan sekaligus menimbulkan tanda tanya penduduk setempat. Kejadian berlaku di Kampung Kuala Monsok, Bundu Rantai Apin-Apin, Nontunan Apin-Apin dan terbaharu di Kampung Rompon. Lebih pelik apabila hanya spesies palian yang mati. Ketika dihubungi RTM, Ketua Kampung Kuala Monsok, Dinus Ubud memberitahu kejadian tidak pernah berlaku sebelum ini walaupun air sungai keruh selepas hujan. Sementara itu, Pegawai Perikanan Daerah Tambunan, Dennis Anthony memaklumkan siasatan awal mendapati kemungkinan ikan diserang sejenis virus air. Namun ujian makmal diperlukan untuk pengesahan. Orang ramai dinasihat supaya tidak memakan ikan berkenaan dan melaporkan segera kepada Jabatan Perikanan. Ikan palian terkenal dengan rasa isinya yang enak serta menjadi tarikan ekor pelancongan. Namun, kematian secara misteri ini turut menjejaskan ekosistem dan pendapatan penduduk. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Bu Mawin. Malaysia Madani, rakyat disantuni.